Anda mahasiswa atau bakal bergelar sebagai seorang mahasiswa masih mencari satu persatuan yang boleh membentuk anda menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang akademik, sahsiah dan seorang graduan yang boleh mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Kami, Persatuan Belia Islam Nasional Pembina, menawarkan kesemuanya untuk anda. Apa itu pembina? Pembina adalah sebuah persatuan mahasiswa yang beridentitikan belia Islam yang syumul. Kami mengasah kemahiran generasi intelektual hari ini untuk menjadi pelapis kepimpinan di masa hadapan dengan program-program yang ditawarkan. Kali ini, dengan yuran keahlian percuma, anda bukan sahaja dapat menyertai program diskusi dan pembangunan kemahiran mahasiswa, bahkan dapat melengkapkan diri dengan pelbagai soft skill seperti kepimpinan, komunikasi, dan anda juga akan mendapat diskaun khas sebagai ahli pembina untuk program pembina seluruh Malaysia. Anda juga berpeluang menyertai program pembina di seluruh Malaysia yang terdiri daripada 5 gagasan penting buat mahasiswa, iaitu yang pertama, Survival Campus. Survival Campus ini adalah satu inisiatif untuk memberi keseimbangan kepada kesihatan, akademik, kewangan dan kerohanian mahasiswa bagi menghadapi cabaran semasa yang besar. Yang kedua, Prihatin Masyarakat. Prihatin Masyarakat ini adalah satu gagasan di mana satu projek pembina yang berasaskan untuk membantu masyarakat di luar kampus yang memerlukan. Yang ketiga, Intelektual Mahasiswa. Pembina ingin melahirkan mahasiswa yang mampu berfikir dengan kritis, orientasi disiplin ilmu untuk memberi solusi kepada permasalahan yang berlaku. Dan yang keempat, Kebolehpasaran dan Keusahawanan. Gagasan ini ialah satu usaha untuk memantau meningkatkan nilai tambah kepada mahasiswa supaya kompeten dalam industri, juga untuk membantu meningkatkan skil keusahawanan dalam kalangan mahasiswa. Daftar sebagai ahli pembina secara percuma hari ini dan anda akan masuk ke universiti dengan penuh yakin dan bersemangat untuk menghadapi cabaran sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, pembina juga menitik beratkan pembangunan ahli secara menyeluruh. Kami tidak hanya fokus kepada pembangunan kemahiran semata-mata, kami juga fokus kepada pembentukan peribadi dan sahsiah diri oleh ahli-ahli pembina. Pembina mempunyai rangkaian yang luas seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Ahli-ahli pembina akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Memperkukuh pasak, membangun kepimpinan. Jom sertai pembina. Assalamualaikum para tetamu yang dihormati. Sebelum kita ke majlis utama iaitu perkongsian daripada penceramah kita, kami ingin memperkenalkan apa itu pembina. Di kalangan kita yang tidak tahu apakah maksud pembina yang sebenarnya. Pembina bermaksud satu ini wujud hampir di setiap universiti di negara ini, salah satunya di UiTM Shah Alam. Persatuan ini merupakan Islam yang mana sangat sesuai untuk kita yang ingin mendapatkan pengetahuan agama yang lebih mendalam dan suasana persekitaran yang baik. Adik-adik pelajar baru pasien ingin terlibat lebih aktif dalam persatuan di universiti. Persatuan pembina sesuai sebagai platform untuk mahasiswa dan mahasiswi dan mengasah skill ataupun kemahiran dalam berorganisasi. Contohnya, pembina mengadakan usrah program di bawah
Baiklah, okey saya. Mari kita kaji. Pertama sekali, saya baiklah, okey saya sekali lagi. Mari kita ke agenda utama. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta program You Be What You Eat, anjuran pembina UiTM Shah Alam pada malam ini. Sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka program dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini dapat kita sama-sama berkumpul di dalam platform Google Meet ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safia Nazia binti Afandi. Saya merupakan mahasiswi Applied Language, English in Professional Communication UiTM Shah Alam dan berada pada semester 2 dan merupakan ahli pembina UiTM Shah Alam. Saya selaku pengurusi majlis pada malam ini mengucapkan selamat datang kepada semua yang mendaftar dan hadir pada malam ini bagi sama-sama mendapatkan info-info yang berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi yang sihat dan bertenaga setiap hari. Semua sedia maklum akan situasi pembelajaran atas talian yang kita semua sedang hadapi sekarang ini. Dan kita juga sentiasa berada di rumah, apatah lagi pada waktu PKP ini. Seperti biasa, bila ada di rumah, sambil belajar ini pasti ada sesuatu untuk kita menjadikan sebagai peneman. Tidak lain tidak bukan, ininya adalah makanan. Jadinya, kita akan makan apa sahaja yang berada di rumah dan mungkin juga ada stok makanan ringan. Justeru, kami cenderung untuk membawakan topik mengenai isu kesihatan ini pada malam ini. Sebelum kita menyerahkan majlis kepada panel istimewa kita, marilah saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nama diberi ialah Puan Syazamawati binti Zam Hashari. Beliau merupakan Food Safety and Halal Trainer and Consultant. Latar belakang pendidikan beliau adalah Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan dan Nutrisi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Sarjana Muda Sains dan Teknologi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Wah, sungguh hebat sekali panel kita pada malam ini. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, iaitu sesi perkongsian daripada panel jemputan kita, iaitu Puan Syazamawati. Dipersilakan. Boleh dengar suara saya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik semua, adik-adik ke anak-anak ni. Kan? Okey, anak-anak daripada pelajar-pelajar daripada UiTM. UiTM Shah Alam ya fokusnya. Okey, saya pada malam ni terima kasih pada Safia Nazia yang telah memperkenalkan diri saya sedikit berkait siapa saya kan. Dan sebenarnya saya master saya adalah bidang on kajian tentang kesan masak dan cahaya terhadap pembentukan kolesterol di dalam makanan, terutamanya kolesterol di dalam daging ayam dan daging lembu dan juga sausage yang ada hasil kesan masak dan pencahayaan terhadap produk tersebut. Okey, itu kajian masa saya buat master lah. Okey, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan saya lah untuk bertemu dengan adik-adik semua di UiTM dan untuk share satu perkara yang agak penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia.
Kan, satu perkara yang mana itu adalah tanggungjawab kita. Okey, saya share slide saya dulu. Boleh nampak ke slide saya? Boleh Puan. Boleh Okey. Okey, you be what you eat. Ini adalah tajuk yang telah dipilih oleh pihak pembina sendirilah kan, tentang anda adalah apa yang anda makan kan. Jadi begitulah kita sebenarnya dalam struktur badan kita adalah terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen kan, CHNOS, sulfur jadi struktur badan kita dibina, hormon kita semua dibina daripada perkara-perkara partikel-partikel tersebut compound tersebut iaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur kan. Okey, so daripada manakah kita dapat compound tersebut? Adalah daripada makanan kita. That's why apa yang kita makan dia akan membentuk diri kita. Termasuklah sistem kita dalam sistem tubuh badan ni, sistem hormon kita, sistem semua segala chemical reaction yang berlaku dalam tubuh badan kita terbina daripada compound ataupun unsur yang sama yang mana kita perolehi daripada makanan kita juga. That's why kalau kita tengok pada hari ini banyak kes pelajar-pelajar individu yang stres tak boleh nak kontrol, and then tak boleh nak kawal dia punya tekanan dalaman dia tak boleh itu semuanya adalah berpunca daripada, sebahagiannya adalah berpunca daripada makanan. Apa makanan yang kita ambil itulah membentuk diri kita, membentuk sikap kita dan sebagainya. Dan makanan yang kita ambil ni sebenarnya daripada kita kecil sampailah kita dewasa dia sentiasa. Sebab apa? Namun sebab sel-sel kita ni juga dia akan berubah. Bukan kalau katakan kita makan kecil tak okey, tapi bukan bermaksud kita tak boleh berubah, sebab sel-sel kita ni sentiasa dia dah tua lama dia membentuk sel baru dan sebagainya lah kan. Jadi sentiasa berubah, maka kita boleh perbaiki sistem ataupun apa yang terkandung dalam badan kita dengan cara pemakanan yang betul, salah satunya Okey. Saya nak tanya, inikah makanan kita sehari-harian? Dengan donatnya kan, sekali kita tengok ada berapa kedai donat. Macam cadangan tumbuh kedai-kedai donat. Begitu juga dengan boba tea kan, tea life. Saya jenis-jenis tea life ni semua mengandungi sugar, kandungan gula yang sangat tinggi kan. Kalau kita tengok, dan satu lagi pelajar-pelajar contohnya suka sangat bekalan Maggi, simpan bahan Maggi dalam bilik masing-masing. Cuba tengok, dalam bilik masing-masing ada Maggi tak? Dia possible tak saya buat komunikasi ni dua hala? Saya boring sikit sehala. Ada Maggi. Boleh. Ada. Kita ada. Boleh. Ada. Siapa yang tak ada? Saya tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Tahniah Bagi siapa bilik dia tak ada Maggi tu, tahniah. Saya ucapkan. Kan? Jadi memang situasi saya tak boleh sehala. Saya memang nak kena ada. Itu kalau saya mengajar kelas-kelas saya perlu respon tu. Tidak kan saya tidur. Adalah kan. Okey. So kita biar informal, tak naklah formal sangat. You all nak tanya apa-apa, tanya je. Okey. Okey, so sneakers antara makanan digemari oleh kalangan pelajar-pelajar mahasiswa, betul ke? Ni antara burger dan sebagainya ini antara makanan-makanan yang yang disukai. Sekali kalau saya tengok sendiri saya lihat sendiri dekat Tea Life beratur panjang orang nak beli Tea Life. Begitu juga McDonald. McDonald tu kalau kat Bandar Baru Bangi ni, McDonald Bandar Baru Bangi adalah antara McDonald sales tertinggi every year. Setiap tahun Bandar Baru Bangi conquer. Ini Bandar Baru Bangi lah.
Kalau Shah Alam saya tak pasti dia ke berapa. Yang apa ni Section 3 Shah Alam punya McDonald itu tempat saya mengajar sebab saya trainer McDonald juga. Kan? Trainer untuk food safety bagi McDonald. Jadi Section 3 tu selalu saya pergi take session Shah Alam, selalu saya pergi mengajar kat situ. Kalau siapa nak makan kat situ kadang-kadang boleh jumpalah saya kan. Okey. Tu antaranya. Memang kalau drive thru McDonald tu panjang boleh jadi traffic jam. Kat Bandar Baru Bangi siap traffic jam lagi kalau drive thru McDonald. Itu bayangkan itulah makanan masyarakat Malaysia pada hari ini, tambah-tambah anak muda dan yang mana akan datang ni, anak-anak muda ni bakal memimpin negara. So kalau mereka tak jaga pemakanan ni, macam manakah pembentukan anak muda pada masa akan datang? Kadang-kadang jati diri pun dah tak ada dan sebagainya. Bila timbul masalah sikit, cabaran sikit, dah berlaku putus asa. Frustrated, itu semua ada berkait dengan sistem makanan yang kita makan dalam kehidupan seharian. Jadi itu sangat penting ya. That's why kalau nak makan ayam tu biarlah kita makan ayam kampung. Ayam kampung lebih perkasa kan. Jadi bukan yang lembik dan sebagainya. Okey. Objektif pada malam ni apa yang saya nak capai daripada pelajar-pelajar UiTM ni, satu dia dapat pengetahuan. Ya, pengetahuan yang mana dia tahu macam mana apa yang patut dia makan, bagaimana nak atur cara dia punya kehidupan pemakanan seharian dia sebagai seorang pelajar contohnya. Dan anda semua juga akan menjadi seorang ibu bapa satu hari yang bakal membentuk makanan keluarga. Itu peranan juga. Maksudnya ilmu kita ni bukan untuk diri kita saja, tapi untuk pembentukan generasi seterusnya nanti insya-Allah. Okey, kemudian daripada ilmu ni perlu diamalkan membentuk kemahiran. Kan, kemahiran yang mana kita tahu macam mana kita nak sukat ataupun makanan macam mana yang kita nak ambil dan sebagainya, dan daripada kemahiran membentuk sikap kita yang memilih apa yang kita makan. Itu objektif pada malam ni. Jadi hopefully harap-harapnya dapatlah mencapai sasaran ya. Masa yang diberi adalah 45 minit sahaja. Sebab sebenarnya sangat terhad tapi tak apa. Saya cuba untuk mempatkan dia, packkan dia untuk sampai kepada adik-adik semua. Okey, kalau tengok senario semasa trend berat badan rakyat Malaysia sangat mengurunkan. Hasil tinjauan satu bahadan Badan Pemakanan Malaysia ni pada 2019, di mana 50.1% daripada orang dewasa mempunyai berat badan berlebihan dan obes. Dia obes lain satu kategori lain. Kalau siapa belajar tahu BNI, dia tahu obesiti daripada julat berapa ke berapa, dan berat badan berlebihan tu pada julat berapa ke berapa kan. Jadi 30.4 berat badan dia berlebihan dan 19.7% adalah obes. Dan golongan yang tertinggi berhadapan dengan masalah obesiti ni adalah golongan wanita, iaitu 54.7%. Bayangkan golongan wanita. So hari ni kehadiran kita saya tengok ramai wanita. Ada juga yang mahasiswa, tapi kebanyakannya mahasiswi kan. Mahasiswi justru mahasiswi ni lah esok membentuk makanan keluarga kan, anak-anak dan sebagainya, dan diri sendiri jugalah, bermula pada diri sendiri Okey, dan obesiti tu, golongan tertinggi obesiti juga adalah mereka yang berumur 55 hingga 59 tahun yang dah lanjut usia. Bila kita dah lanjut usia, kita punya berat badan kita lagi susah nak turun kan. Jadi kita makan sikit pun dia dah boleh, sebab kita tak guna tenaga yang banyak, pergerakan tak laju dah macam muda dan sebagainya, menyebabkan penukaran makanan kepada tenaga ataupun tak berlaku dengan sepatutnya lah, tak seperti masa kita muda. That's why kita lebih mudah untuk mendapat obesiti ketika berumur 55 tahun ke atas.
Jadi dan terdapat juga kanak-kanak 29.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 17 tahun mempunyai berat badan berlebihan lah termasuk obesiti. Ini kita kalau boleh tak nak benda ni berlaku lah. Dan janganlah kita antara orang yang berada di dalam skala tu. Dalam statistik tu kita salah seorangnya. Kalau boleh tak nak lah kan. Okey, so kalau kita tengok berbanding dengan Asia Tenggara, 15.6% Malaysia, 14.1 Brunei, 10% Thailand dan 6.9% Indonesia. Kalau negara China, jarang kita tengok orang obes. Sebab apa? Mereka berjalan kebanyakan pakai jalan kaki. Berjalan tu daripada satu tempat ke satu tempat dengan kaki. So berjalan dan laju. Kalau pergi Korea saya kadang-kadang bawa trip ke Korea sebab ada travel agent. Jadi bila bertanding dengan diorang tu nak kejar kereta api tu kan, diorang sangat laju. Bergerak tu pantas tak ada rehat-rehat, tak ada slow-slow dan sebagainya itunya. That's why diorang makan banyak pun tak heran, tapi sebab pergerakan dia sangat pantas. Okey, antara faktor yang menyumbang kepada masalah obesiti adalah pemakanan kita. Pemakanan kita, lepas tu aktiviti fizikal kita, persecaran kita, genetik kita dan penyakit dan tekanan dan ubatan yang kita makan kita. Okey, benda yang kita boleh kontrol adalah makanan kita dan aktiviti fizikal kita. Yang itu kita boleh kontrol. Yang lain out of our control. Kan? Tidak berada dalam lingkungan yang kita boleh kawal. Jadi pemakanan dan aktiviti fizikal. Kalau saya lihat pelajar pada hari ini, Rasulullah dah cakap kan pada salah satu Rasulullah kata apa yang merisaukan baginda terhadap umatnya adalah banyaknya makan dan banyaknya tidur. Jadi banyak makan pun cara makan tak betul. Satu, banyaknya kuantiti makan. Satu, apa yang dimakan. Itu dua perkara yang penting yang kita perlu lihat. Dan kemudian banyaknya kita tidur. Pelajar-pelajar asrama bila balik rumah waktu cuti, cuba tengok apa yang betul ke? Saya cakap ni betul, mungkin orang lain lah. Kan, bukan pelajar-pelajar mahasiswa yang datang kelas saya, datang program saya pada hari inilah kan. Orang lain. Balik rumah kebanyakannya tidur lah. Sebahagian pada masa dia adalah tidur. Sepatutnya sebab apabila kita sedar bahawa tidur tu tak berapa bagus, especially waktu siang dia akan mengenerate kemalasan hidup kita dan dia akan memanjakan kita punya sel-sel dalam tubuh badan kita untuk tidak aktif, termasuklah masa belajar. Apa kata kalau balik rumah tu sekali-sekala tolong mak ayah potong rumput ke kan, contohnya buat aktiviti, asalkan ada aktiviti, buat aktiviti, be aktif. Kena be aktif, always be aktif. Kat mana sahaja pun kita, kat rumah ke kita, kalau kita rasa nak tidur memang suasana tu lain bila dekat sekolah, dekat IPT kan, kat universiti dengan kat rumah dia memberi suasana yang berlainan. Tapi kita kena create ataupun generate aktiviti yang menyebabkan kita menjadi seorang yang aktif walau di mana pun kita berada. Kat rumah ke, dekat kampung ke, dekat mana-mana, dekat IPT ke, tetap menjadi seorang yang aktif lah. Okey. Okey, banyaklah saya kalau nak tentang obesiti ni banyak. Kita perut buncit, okey, lelaki yang belum kahwin selalu jaranglah perut buncit. Kalau dah buncit tu something wrong lah kan. Okey, so jadi banyaklah wanita pun sama macam tu juga. Dan hasil daripada makanan yang tak seimbang dan sebagainya juga menyebabkan kita mendapat diabetes, dan diabetes tak kira dia gemuk ke, dia kurus ke, possible untuk dapat diabetes. Begitu juga hipertensi dan kolesterol yang tinggi, dia tak kira orang. Dia adalah berdasarkan kepada makanan yang kita makan. Jadi kita kena tengok apakah punca diabetes, hipertensi dan kolesterol yang tinggi ni.
Kerana kadar kandungan gula, tekanan darah dan kolesterol yang tinggi adalah faktor risiko utama bagi penyakit kardiovaskular lah kan. Maksudnya kandungan gula sekarang ni kalau kita tengok, kalau saya study kalau saya membaca, sebab kita ada macam-macam sistem untuk sistem diet. Ada yang mengguna ketone diet contohnya. Ada yang menggunakan suku-suku separuh dan apa sahaja kan. Tetapi sama je semua tu, apa pun yang digunakan dalam merancang pemakanan, dia kena ikut satu benda yang utama, iaitu kalori yang diperolehi daripada makanan tersebut. Itu yang kita perlu pertimbangkan ya. Okey. Ini kadar diabetes penyakit diabetes kat Malaysia. 1 daripada 5 orang dewasa mengidap diabetes. Takut tak kita? Kalau diabetes kalau kita dah dapat diabetes, lepas tu diabetes ni bila makan ubat diabetes dan sebagainya akan mengakibatkan sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang kena dialisis. 3 hari sekali kena pergi hospital, salin tukar darah sebab buah pinggang dah tak boleh berfungsi, terpaksa pakai mesin luar untuk membantu membersihkan darah dalam badan kita. So adakah ini yang kita hendak pada masa akan datang? Banyak kes, even kanak-kanak pun dah start dapat diabetes yang teruk hasil daripada minuman Coke. Air berkarbonat berkarbonat tu semua adalah punca-punca kepada ketidakseimbangan hormon yang ada dalam badan kita. Sebenarnya penyakit-penyakit yang ada yang muncul adalah hasil daripada berlakunya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh badan yang berpunca daripada makanan yang kita ambil dalam kehidupan kita seharian. Jadi siapa kita nak jadi pada masa akan datang? Adakah nak menjadi seorang yang kalau kita panjang umur, kita bedridden, duduk kat katil je orang terpaksa uruskan kita ke, ataupun kita nak jadi orang yang sentiasa aktif sampai ke tua. Itu berdasarkan makanan yang kita ambil lah. Pemakanan kita ambil daripada kita berusia muda. Jadi belum terlambat semua yang mahasiswa-mahasiswi ni untuk menyusun apa menu harian mereka untuk menjadi seorang yang lebih berupaya boleh stable dia punya kehidupan dia, kesihatan dia, lifestyle dia lebih baik pada masa akan datang. Belum terlambat. Masih banyak lagi kita untuk susun kita punya menu-menu kita lah seharian Okey. Ni banyak kes-kes yang berlaku lah Kemurungan ni salah satu faktor kemurungan adalah pemakanan. Jangan heran memang kebanyakan masalah kemurungan sebab pemakanan disebabkan ketidakseimbangan sistem biologi ataupun chemical reaction dalam badan dia yang boleh menyebabkan kita jadi tension, stres tak boleh stres adalah perkara normal sebenarnya. Dalam kehidupan kita tak ada yang tak stres, tetapi how kita manage the stress adalah berdasarkan kepada keupayaan sistem kimia dalam badan kita mengatasi perkara-perkara tersebutlah Okey. Gangguan mental pun akibat makanan. Jangan main-main. That's why makanan ni adalah amat penting kita susun supaya generasi seterusnya, generasi kita dan seterusnya akan berada pada orang yang sihat daripada segi mental semua. Makanan dia mestilah daripada makanan yang sihat lah Okey, so tengok ikut negeri begitu dan sebagainya. Ikut negeri prevalent tertinggi untuk masalah kemurungan ni adalah Putrajaya paling tinggi. Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan sebagainya lah Jadi bayangkan ramai yang mengalami kemurungan Okey, saya fokus kepada gula. Gula adalah makanan GI tinggi, iaitu adalah sumber dia adalah pada makanan yang dia punya glycemic index dia yang tinggi.
makanan especially gula daripada glycemic index tinggi seperti nasi, roti putih, makanan yang berasaskan tepung gandum, maltodextrin, high fructose corn syrup corn syrup okey. So berupaya, kalau kita tengok nasi karbohidrat kan, kalau baik orang food karbohidrat, tapi macam mana dia boleh menjana supaya kolesterol tu jadi tinggi. Ya. Jadi bila gula tinggi, penghasilan hormon insulin akan tinggi. Jadi kandungan triglyceride, struktur-struktur kecil dalam lemak pun akan menjadi tinggi, menyebabkan penghasilan low density lipoprotein, iaitu kolesterol jahat tu akan berlaku secara berlebihan. Jadi that's why bila start dia gula tinggi, dia akan efek semua benda. Gula tinggi dia akan efek banyak benda. Gula that's why sekarang ni kita kata gula putih tu adalah penyakit. Gula yang membawa penyakit kepada manusia. Okey. Yang kedua, dinding saluran darah akan rosak yang mengakibatkan pemendapan kolesterol, salur darah mengeras dan mengakibatkan aterosklerosis. Salur darah yang mana aterosklerosis adalah sel-sel yang terbentuk dalam salur darah yang mengakibatkan salur darah itu tersumbat. Ni kalau kita tengok ni, yang kuning ni adalah aterosklerosis yang menyebabkan salur darah tu lama-lama akan tersumbat. Ini pun asalnya bukan daripada kolesterol dan sebagainya, tapi asalnya adalah disebabkan kandungan gula yang tinggi dalam makanan. Cuba kita tengok berapakah kandungan gula dalam boba tea. Berapa kandungan gula dalam tea life, minuman sekarang ni, masyarakat sekarang suka sangat minum benda-benda macam tu. Ya, anak-anak remaja kalau tak pergi tea life tu tak sah. Okey, masalah darah beku pun adalah puncanya adalah gula. Ya, hormon insulin merangsang penghasilan protein fibrinogen secara berlebihan. Jadi bila gula tinggi, automatik badan kita akan rangsang insulin untuk menghasilkan protein fibrinogen secara berlebihan dan menyebabkan darah mudah beku dan tersumbat dan menyebabkan thrombus. Thrombus tu pecahlah sel darah merah. That's why sekarang ni banyak juga kes-kes kejadian di mana salur darah merah di kepala pecah dan sebagainya. Itu pun adalah punca daripada kandungan gula yang tinggi dalam makanan kita lah. Okey. Bukan sahaja sebab kolesterol ada dua kan, kolesterol jahat dan kolesterol baik. Okey, kolesterol jahat kita panggil LDL, low density lipoprotein, yang mana dia susah untuk berubah bentuk, untuk membentuk benda lain lah, dia akan berkumpul dan dia juga menyebabkan blockage dalam kita punya jantung dan sebagainya. Kalau kolesterol baik, HDL, high density lipoprotein, ini adalah kolesterol yang diperlukan dalam pembentukan hormon dalam badan kita. Jadi sugar ni sebenarnya banyak efek kita punya otak dan badan kita. Satu, sugar akan membentuk cavities dalam gigi. Yang gigi kita ada karang gigi tu yang banyak adalah sebabkan sugar juga. Lepas tu sugar juga akan meningkatkan sel darah tinggi dan menyebabkan penyakit sakit jantung pun puncanya adalah sebagainya adalah daripada sugar juga, daripada gula. Kemudian akan menyebabkan kita akan bertambah berat badan. Kan? Jadi menyebabkan juga fatty liver disease penyakit hati banyak menyebabkan hati. Kemudian kita punya blood sugar kita dalam darah tinggi dan banyak disease lain lah juga. Insulin resistant, dah kita tak tengok lah insulin pun dah sentiasa menghasilkan sampai kita dah tak ada menyebabkan insulin tu dah resistant, dah biasalah ni habis. Lama-lama dah habis pun insulin tu sampai kita kena injek insulin lain pada luar bila diabetes dan menyebabkan memori kita akan hilang.
susah nak hafal sesuatu pelajaran, susah nak memahami sesuatu pelajaran juga merupakan kadang-kadang puncanya adalah daripada gula itu sendiri. Ya, tengok. Jadi hati-hati dengan kandungan gula yang tinggi dalam makanan. Okey, so ini adalah kaitan gula dengan inflammation, kesan buruk pada tahap kesihatan anda. Otak, kulit, sistem perkumuhan kita akan terganggu disebabkan gula. Sendi kita mudah sakit dan sebagainya. Begitu buah pinggang kita mudah rosak dan jantung disebabkan oleh gula. Bila berlakunya inflammation, ya, disebabkan kandungan gula yang tinggi. Okey, so kita tengok about sugar drink kita. Okey, so kita boba. Ini manisnya minuman boba ni yang menyebabkan kita boleh kandungan gula dalam badan kita tinggi. Ya. That's why the best air yang untuk kita minum adalah air masak. Air kosong lah kan. Paling ni. Kalau kita tengok kat sini dalam air Coke, air dalam botol about ada 16 pack of sugar kat dalam ni. 10 pack sugar air dalam tin. So tengok banyak, inilah antara yang menakutkan kita betapa banyaknya sugar dalam minuman-minuman kita. Okey. Itu senario semasa yang perlu difahami oleh semua adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar universiti semua. Okey. Kita kena faham diri kita ini adalah merupakan satu amanah daripada Allah. Dan kalau kita adalah mahasiswa yang lembik, dia akan lembik jiwa, lembik daripada mental dan lembik dalam fizikal dia. Adakah kita tergolongan dalam mahasiswa tersebut? Sure kita tak nak, betul? Sure kita nak jadi seorang mahasiswa yang cergas. Macam mana kita bayangkan bentuk peribadi kita pada masa hadapan? Kita nak bentuk yang macam mana? Adakah kita nak bentuk yang lembik, yang lemah, buat kerja tak boleh nak buat, kadang-kadang kita rasa nak tidur je kan? Adakah kita nak bentuk begitu? Kan? Sebenarnya rasa kita untuk membentuk diri kita sesuatu yang baik itu merupakan satu tindakan positif daripada hasil makanan yang sihat sebenarnya. Kalau kita rasa kita nak, okey aku kena berubah lah, tu ada satu sistem hormon dalam badan yang bagus lah kan. Tapi kalau kita rasa kita tak daya, tak larat lah, kerja tak siap, homework, kerja kajian yang kita buat tak berlaku dengan betul dan sebagainya, kerja-kerja kita cincai dan sebagainya, itu semua adalah tindak balas kimia yang ada dalam badan kita. Daya kita rasa kita nak nak berjaya tu adalah satu benda positif yang menunjukkan sistem tu okey lah kan. Tapi kalau daya kita rasa lembik, tu something wrong. So kita kena tengok makanan kita macam mana. Kalau kita rasa lemah je, kita tengok makanan kita macam mana. Kalau kita tak jaga makanan kita, itu yang akan membentuk diri kita. Kita akan rasa lemah, rasa nak tidur dan sebagainya. Okey, sebab kadang-kadang balik rumah tu mak masak sedap kot kan. Tu yang menyebabkan rasa tidur je. Contohnya lah kan. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah dan lebih dikasihi daripada orang mukmin yang lemah. Itu kita kena faham. Kita kuat, Allah lebih suka. Kalau kita lemah asyik tidur, Allah pun tak suka. Kan? Kalau kita nak tidur, Allah tak sukalah kita tidur banyak ni. Kita kena rasa dalam tu. So kita akan bangun dan buat sesuatu kan. Sedangkan setiap seorang itu mempunyai kebaikannya, imannya, oleh itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperolehi apa yang memberi manfaat kepadamu, serta hendaklah meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau bersikap segan dan malas. Kalau segan ni, kalau orang Perak kan, siapa orang Perak kat sini kan? Dia cakap segan tu malas. Bukan malu kan. Segan tu jangan jadi penyegan kata. Tu kata jangan jadi pemalas maksudnya. Kan kalau jadi tu orang bahasa orang Perak lah. Penyegan tu pemalas. Okey, dan sekiranya engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata kalaulah aku lakukan itu ini, tentulah akan terjadi begitu begini.
bila kita dah tak sihat, bila badan kita dah lutut dah tak larat nak berjalan disebabkan berat badan dan sebagainya, maka jangan menyesal. Kan? Allah telah takdir, jangan begini dan katalah Allah telah takdirkan dan apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaannya ia dilakukan kerana perkataan kalau itu membawa jalan kepada hasutan syaitan. Okey. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga yang bermaksud sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Jadi jaga tubuh badan merupakan satu tanggungjawab, satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memilih makanan untuk keperluan tubuh badan juga merupakan satu perkara yang wajib kita ikut yang betul untuk menjaga amanah yang Allah telah berikan pada kita. Organ yang ada pada kita, jantung kita, buah pinggang kita, hati kita, kan, sel-sel darah merah kita adalah tanggungjawab kita untuk memelihara. Seandainya kita jaga, Allah akan lihat benda tu. Ya, bukan sahaja kita nak jaga perkara-perkara lain, tubuh badan kita ni pun dah cukup untuk banyak untuk kita jaga. Kan, sebagai khalifah tu, banyak sebagai tanggungjawab sebagai seorang khalifah tu bermula dengan kita menjaga diri kita. Kan, jadi khalifah terhadap diri kita. Tetapkan apa menu kita, apa makanan yang kita kena ambil, bagaimana sikap kita, apa aktiviti fizikal kita. Itu merupakan satu amanah terhadap peranan kita yang perlu kita mainkan sebagai seorang khalifah ke atas diri kita. Jadi dia bermula pada diri kita, kemudian orang sekeliling kita, seterusnya masyarakat dan seterusnya lah. Okey, 6 tips untuk sihat. Jadi 6 tips ni perlu diguna. Nanti kalau habis masa beritahu saya ada lebih kurang 15 minit lagi lebih kurang. Okey, 6 tips untuk sihat. Yang pertama, kita kena nikmati pelbagai jenis makanan. Contohnya, kita tak bolehlah makan nasi, kan? Nasi yang kita makan, kita just makan nasi dengan ayam sahaja, sedangkan sayur tak ada. Tak boleh. So kita kena makan pelbagai. So kita kena ada nasi sumber karbohidrat dia, ayam sumber protein dia. Tetapi siapa yang nak digest? Siapa nak cernakan karbohidrat dengan ayam ni? Adalah makanan-makanan daripada sayur-sayuran yang membantu, kan? Maksudnya enzim ataupun vitamin, kita panggil coenzim lah sebenarnya. Vitamin daripada makanan lah yang membantu mencernakan karbohidrat, protein, membentuk tenaga. Jadi kalau kita makan nasi saja, katakan nasi goreng, kita goreng je dengan minyak, dengan bawang semua kan. Dia semata-mata makan nasi goreng, tak ada makanan lain. Jadi dia tidak mencukupi. Dalam satu makanan tu, satu pinggan kita, that's why kita, kalau Kementerian KKM, dia menyuruh kita melaksanakan suku separuh. Kan? Apa dia suku? Tahu tak? Nasi. Suku lagi? Protein. Protein, yes. Separuh? Sayur dan buah. Yes, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kena makan pelbagai sebab tak semua mineral, nutrien yang ada pada makanan tu komplit, satu makanan komplit semua nutrien, tak ada. Kan? Jadi dia kena makan suku separuh. Tetapi serta makanan, contohnya kurma, antara special lah yang Allah bagi. Cuma dia tak ada protein. That's why kadang-kadang kita minum kurma, makan dengan susu. Kan, minum susu, makan kurma. Sebab susu adalah sumber protein. Kurma adalah sumber makanan-makanan lain lah. Karbohidratnya, seratnya, vitaminnya dalam kurma. So that's why kalau kita sahur, makan susu dengan kurma pun dah memadai untuk membekalkan tenaga seharian kita contohnya. Kalau kita sarapan pagi kita adalah susu dengan kurma, cukup sebenarnya untuk membekalkan tenaga seharian sampai kita makan sebelah petangnya. Okey, pilih makanan yang membekalkan semua zat yang diperlukan menerusi berasaskan piramid makanan. Ini adalah piramid makanan Malaysia yang terkini. Yang paling banyak kita perlu makan adalah sayuran dan buah-buahan.
20-20 punya yang dulu lain dulu karbohidrat di bawah. Tapi sekarang sistem makanan kita dah tukar, buah-buahan dan sayuran di paling bawah. Okey, barulah kita karbohidratnya dan barulah susu dan segala jenis susu, lemak dan sebagainya, dan barulah hidangan-hidangan lain lah, minyak dan sebagainya. Okey, so ini paling utama, dan sebenarnya sebahagian daripada buah-buahan dan sayur-sayuran pun dah mengandungi gula yang mencukupi untuk keperluan tubuh badan. Okey, so saya dah sebut dah tadi suku-suku separuh, protein, biji lin, karbohidrat kita, dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan kita. Dan satu lagi, kita kena cukup minum air, mengikut sebenarnya kadar minum air mengikut berat tubuh badan kita. Kalau 1 kilogram dengan 1 gelas, contohnya. Kalau kita berapa? Kita berapa kilogram? So katakan 50 kilogram, 5 gelas satu hari. Kalau 60 kilogram, 6 gelas. Minimum. Bukan ni minimum yang perlu diperlukan. Lebih kurang macam itulah kiraan dia secara puratanya. Okey. So yang kedua, kena makan makanan yang berkhasiat. Yang memenuhi keperluan diet harian kita. Makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Elakkan makanan yang tinggi kandungan gula. Macam boba, dielakkan. Kalau sekali-sekala, tak apa siapa ada tak yang dalami buat food tag ke, ada tak? So orang food tag dia bertanggungjawab untuk menghasilkan makanan berkhasiat untuk masyarakat. Okey, elakkan makanan tinggi kandungan gula, garam dan lemak. Minum hingga 6 hingga 8 gelas sehari berasaskan berat badan lah. Pilih makanan yang kurang kandungan gula, kurang minyak, garam dan lemak semasa memasak. Contoh kita guna kukus, rebus, panggang atau bakar. Sekarang ni banyak produk-produk yang terkini, contohnya air fryer lah sebagainya, yang kita boleh guna untuk memasak makanan kita kan. Yang ketiga, pilih makanan yang bersih dan selamat. Ini sangat penting bagi mengelakkan keracunan makanan. Macam mana kita nak pilih makanan yang bersih dan selamat? Kita kalau pelajar-pelajar kalau tak masak sendiri, kalau masak sendiri tu kita kena kawal lah, jaga kebersihan. 3 kebersihan yang perlu ada dalam untuk makanan bersih. Pertama, kebersihan diri orang yang pemakan tu ataupun orang yang membuat makanan. That's why kalau pergi dekat restoran kita kena alert. Bersih tak orang tu? Orang yang buat makanan kita tu bersih tak? Orang yang masak tu bersih tak? Kadang-kadang sesama pun sambil goreng kacang-kuciau tu hingus meleleh. Laku dalam sesebuah gerai tu, tu kita kena pilih kedai yang macam mana untuk kita dapatkan makanan kita kan. Jadi kita bersih diri, bersih premis dia kena bersih, dan bersih peralatan-peralatan yang digunakan tu kena bersih. 3 kebersihan ni perlu jaga. Kita perlu tengok dalam memilih sesebuah kedai yang kita dapatkan makanan yang kita nak masukkan, membentuk bahan-bahan kimia dalam sel-sel badan kita. Kemudian kita amalkan cuci tangan sebelum dan selepas makan serta setiap kali selepas keluar dari tandas. Penyakit, saya sebut sikit rotavirus. Rotavirus, punca rotavirus untuk kanak-kanak biasanya disebabkan oleh tangan yang kita gunakan untuk makan. Tangan tak basuh dengan bersih, boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi elakkan benda-benda tu, kita kena pasti. Yang keempat, makanan mesti mengikut waktu yang teratur. 3 waktu makanan utama adalah sarapan pagi, awal pagi. Yang ni ramai pelajar-pelajar selalu miss. Sedangkan itulah sumber tenaga untuk kita yang paling utama, dibekalkan kalau boleh sepanjang hari, boleh dibekalkan untuk sepanjang hari. That's why kalau Allah dah latih kita dalam sebulan berpuasa. Sebenarnya sebulan kita berpuasa adalah proses kita melatih diri kita untuk mengikut sistem makanan yang betul sebenarnya. Okey, sarapan pagi, kalau bulan puasa kita sahur, lepas tu makan tengah hari tu tak perlu berat. Sarapan pagi tu
cukup sekali, kalau kita makan banyak kali, kita cukup sarapan pagi untuk bekalkan tenaga sampai tengah hari. Tengah hari kita makan lagi. Untuk bekalkan tenaga sampai petangnya, petang kita makan lagi untuk membekalkan tenaga yang cukup-cukup je untuk sampai malamnya dan sampai tidurnya nanti. Ya. Jadi itu 3 waktu makan ya. Okey, makan malam mesti make sure sebelum 8 malam. Jadi itu yang kita kena, jangan makan lebih daripada pukul 8. Sebab lebih pada makan, badan kita untuk digest sesuatu makanan, dia akan complete digestion tu dalam masa 4 jam. Kalau kita makan selepas pukul 8, kan, selepas pukul 8, kita nak digest tu sampai pukul berapa? Kadang-kadang pukul 11 kita dah tidur dah. Digestion tak complete lagi, kita dah tidur, letih kan. Jadi dia tak berlaku dengan sempurna, maka berkumpullah gula-gula dalam darah. Tidak berlaku habis dia punya proses tu dengan sempurna sebelum kita tidur. Dan kalau boleh sebelum tidur tu jangan makan benda-benda yang berat. Okey, kemudian pilih snack berkhasiat. Apa snack yang kita nak makan? Bukannya coklat okey, tapi kena pilih coklat yang kita panggil skin coklat. Skin coklat ni dia tak ada kandungan gula. Gula dia tak ada. Jadi coklat yang boleh, yang bagus, sebenarnya coklat bagus tapi disebabkan cara coklat tu dibuat menyebabkan dia tak bagus. Koko sebenarnya bagus. Okey. Kemudian snack tu kadang-kadang kita makan apa? Twisties, Mami contohnya. Tu snack kita seharian. Kadang biskut, Oreo, kan? Itu snack kita. Tu bahaya. Semua tinggi kandungan gula. Kalau makan sekeping je tak apa. Dia kadang-kadang sampai satu tu habis satu masa. Cuba tengok berapa kandungan kalori kat belakang tu. Berapa kandungan lemak, berapa kandungan gula dekat label dia tu, kan? Jadi kena make sure. Dan the best snack adalah buah-buahan, jagung contohnya, kan? Itu adalah snack-snack yang baiklah untuk kesihatan dan dia kekacang adalah snack yang baik, kekacang. Kacang-kacang ni kan, snack adalah satu snack yang baik untuk kita. Sebab kacang ni ada banyak vitamin yang badan kita perlukan. Jangan kadang-kadang kita fikir kan, kenapalah lepas makan je nak tidur. Ya, sebab apa? Tak cukup vitamin untuk bantu digest. Badan penat digest kan, tapi vitamin tak cukup nak melancarkan penghasilan makanan tu, mencernakan makanan tu, itu menyebabkan kita ngantuk dan letih selepas makan. Okey, pastikan berat badan sihat, iaitu timbang berat badan kita sentiasa. Kalau boleh biarlah kita ada satu penimbang untuk timbang berat badan kita, untuk kawal kita berada dalam BMI yang betul. Okey, lepas tu kemudian ketahui kalori, mesti pastikan kalori yang kita perlukan seharian berapa. Biasanya kalau student dalam 1,800 ke 2,000 kilokalori sehari. Dah memadai. Saya sendiri, saya ambil 1,200 sahaja. Selalunya saya make sure lah dalam 800-900 kilokalori je makanan saya seharian. Sebab saya dah berusia 40 tahun, 46 tahun ni. Jadi saya kena kurangkan kilokalori saya berbanding saya masa dulu-dulu. Tapi berdasarkan apa aktiviti kita juga. Kalau aktiviti kita hari itu banyak, melibatkan pergerakan kita rata-rata, ke sana kemari, training sana, training sini, then saya kena makan extra sikit. Kena 1,200 ke. Tapi kalau saya depan komputer je mengadap, saya kena turunkan 800. Jadi benda tu kena tahu. Kena tahu macam mana nak kira dan sebagainya. Kalau nak tahu cara kira, saya bagi. Okey, rancang menu berapa kalori yang kita perlukan. Macam saya cakap tadilah. Okey, yang ini adalah bagaimana kita mengira keperluan kalori kita. Ni boleh print screen ke apa ke, boleh ni ni antaranya lah. So kalau kita seorang yang aktif, saya tak boleh nak detail tentang ni, ini kita perlu satu bengkel. Untuk ajar cara kira ni perlukan satu bengkel lain lah. Sekarang ni saya bagi umum dulu.
Dan actually kita boleh kira, nak tenang kita search macam ni. HTTPS MyNutri-MOH ni. Yang ini penting Boleh sekarang ni MOH dah sedia dah. Macam ni kita nak kira berapa kita punya aktiviti seharian, berapa sama ada kita kategori aktif ke, sederhana ke, tidak aktif ke. Ini penting kategori setiap hari untuk kita tentukan berapa kalori kita perlu ambil hari ni. So kita kena identify. Tapi dalam ni dah kira. Kalau kita search kat sini kan, dia dah boleh kira dah berapa kita punya kalori kita perlu ambil dan dia boleh suggest apa makanan yang kita kena ambil. Dah ada sistem tu dah dekat online dan kita boleh download jadi apps kita dalam telefon. Jadi bukan apps untuk main game saja yang ada, tapi kita boleh juga apps untuk mengukur makanan kita seharian dalam handphone kita. Okay, so make sure kita kekal aktif dan bertenaga, senaman harian yang konsisten. Senaman harian ni sebenarnya kita tak perlu senaman, kita sebenarnya memang sehari tu at least setengah jam kena senaman. Tetapi kalau kita aktif buat contohnya ada rutin. Contohnya kita buat apa? Skipping, bukan skipping. Skipping siapa buat skipping pun baiklah kan. Star tu lompat bintang kan. Lompat bintang 20 kali. Lepas tu lagi satu kita ada beberapa buat lagi, main squat. Squat 20 kali, buat lompat bintang 20 kali, squat 20 kali. Itu 5 minit dah cukup dah. Every day buat. Jadikan dia satu amalan. Lagi satu apa kita panggil, saya pun tak ingat terms dia. Ada satu lagi senaman yang saya buat daripada bawah terus berdiri, itu menggalakkan pergerakan paru-paru semua supaya paru-paru kita mantap lah. Supaya kita aktif, paru-paru kita pengepaman oksigen dekat paru-paru mesti berjalan lancar. Jadi dia perlu ada satu senaman yang khas untuk kita buat setiap hari supaya paru-paru tu berjalan dengan lancar. Paru-paru pengepaman oksigen. Sebab apa? Bila paru-paru kita lembik dan dia tak biasa pump oksigen dengan banyak, so itu pun salah satu sebab yang menyebabkan kita rasa senang sangat mengantuk. Okey, riadah yang 1 jam tu buatlah seminggu 2 kali sehari pun dah memadai. Berkebun, bercucuk tanam dan sebagainya, itu sangat baik. Kalau rasa nak tidur je, tanyalah mak ataupun apa, PKP ni duduk dengan parents kan. Tanya mak nak tanam pokok apa so potong rumput contohnya kan. Okey, seterusnya itu sahaja saya punya ni. Sekarang ni pukul 9.44. Betul-betul mengam-ngam, 1 minit je lagi untuk malam ni. Jadi saya serahkan kembali kepada kita punya pengerusi majlis, Safia Nazihah. Okey. Alhamdulillah, selesai sudah sesi perkongsian daripada Puan Syazamati kita. Saya kira banyak tips-tips atau yang guna untuk kita ambil untuk pengambilan dan juga pemilihan makanan seharian kita. Maksudnya tadi yang Puan dah ceritakan tentang gula, jadi tips-tips untuk kekal sihat dan sebagainya. Saya kira sangat berguna untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syazamati kerana sudi berkongsi ilmu pada malam ini kepada kami, khususnya kepada mahasiswa juga mahasiswi UiTM Shah Alam. Kita tiba kepada sesi soal jawab. Sekiranya para peserta ingin mengajukan soalan kepada panel, dipersilakan untuk membuka mic ataupun menulis di ruangan chat. Beberapa buah soalan akan dipilih untuk diajukan kepada panel. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan, saya ada soalan. Okey, dalam pengetahuan saya, mengidam ataupun craving ni akan sesuatu makanan adalah tanda-tanda badan kita memerlukan certain nutrisi. Jadi berbalik kepada aspek kemurungan, adakah
kita craving akan sesuatu makanan tu boleh menyebabkan kita kemurungan? Okey. Kadang-kadang kita ni sebenarnya banyak yang katakan nafsu kita. Nafsu kita nak makan sesuatu. Contohnya kadang-kadang nak makan aiskrim lah, kan? Tapi makan aiskrim tu, mengidam tu sebenarnya dia lebih kepada apa yang kita rasa, kita nak. Dan bukan disebabkan kita kekurangan apa-apa, tapi lapar. Rasa lapar, rasa nak makan, itu adalah satu benda yang sorry. Ada orang call. Okey, rasa lapar dan sebagainya adalah sebab kita perlukan tenaga tersebut. Perlukan sesuatu, makanan. Rasa lapar menunjukkan badan kita dah tak ada apa nak proses, dia nak proses sesuatu untuk menghasilkan tenaga, kan? Itu rasa lapar. Rasa haus, kita rasa air, kan? Nak minum air. Dan kalau kita nak mengidam sesuatu, memang kita rasa basically kita ngidam tu apa? Ngidam coklat, ngidam aiskrim. Sorry, sebab saya angkat sekejap ya sebab pakcik saya agak masuk ICU sekejap ya. Boleh. Hello. Suspend bila ahli keluarga call. Sebab sekarang ni tadi pakcik saya dibawa ke pakcik yang rapat lah, kan. Salah seorang pakcik yang agak rapat dengan kami dibawa ke ICU sebab COVID. Dan memang tak sedar dah lah. So takut bila saudara mara adik-beradik call ni suspend. Okey. Okey. So mengidam tu sebenarnya kita kadang-kadang nafsu kita lebih kepada nafsu kita. Dan kalau kita nak makanlah sesuatu yang memberi khasiat. Ada, kita boleh makan kek tapi mesti kek ataupun roti yang yang berkhasiat lah, yang memberi khasiat pada badan kita. Kita nak rasa kadang-kadang kita nak makan benda sedap, betul kan? Kadang pelajar-pelajar, kita bila dah penat study tu, kita rasa nak makan benda sedap lah, kan? Buat sesuatu yang sedap, yang terbaik, dia lebih kepada nafsu lah sebenarnya. Buat satu benda sedap. Contohnya, kita nak makan mungkin kurang gula, air coklat, tapi coklat yang berkhasiat. Coklat tu kita buat sendiri dan sebagainya, kan, yang berkhasiat. Banyak kat pasaran sebenarnya. Yang berkhasiat yang kita boleh untuk diri kita. So kalau kita beli kat kedai-kedai, biasanya susah lah nak berkhasiat. Banyak gulanya, ikut naluri lah, kan. Kalau kita buat aiskrim, katakan kita boleh buat aiskrim yang berkhasiat. Boleh, aiskrim ada yang berkhasiat. Kalau nak bab ni kan, bab produk-produk yang berkhasiat ni ada banyak lagi slot lah yang saya boleh share yang berkaitan dengan apa pilihan makanan kita. Baik, terima kasih banyak. Saya nak tanya boleh? Okey, boleh. Kalau ikutkan kan, ada yang mengatakan satu hari kita kena makan 3 kali sehari dan ada juga yang mengatakan 5 kali sehari termasuk snack. Sebenarnya mana yang lebih baik untuk diri kita sendiri? Bagi saya, tanya diri kita. Kan? Dia setiap orang dia berbeza. Kadar metabolisme dia pun berbeza bagi setiap orang. Setiap orang mempunyai kadar metabolisme yang berbeza. Ada orang dia kalau tak makan ni memang tak larat lah. Sebab metabolisme dia laju. Ada orang metabolisme perlahan. Jadi kita kena kenal diri kita. Kita nak makan banyak mana yang kita boleh untuk makan untuk maintain kita punya kesihatan, kan. That's why kita perlukan ilmu-ilmu makanan ni, bukan makan ikut apa yang kita rasa nak makan, tapi makan apa yang kita perlu makan.
Kita makan, sebab kita makan ni adalah, kita makan untuk apa? Kita makan adalah untuk mendapatkan tenaga. Kalau Rasulullah cakap, cukup kita makan sekadar menegakkan tulang belakang. Kan? Tunjukkan bahawa cukup sikit je kita makan. Kalau kita tengok Rasulullah makan, sangat sikit. Tak ada sahabat, even pada sahabat pun sendiri, kalau dia dah berpuasa, dia buka dengan tamal, minum air, esok terus puasa lagi. Bayangkan, sebab maksudnya makan bukan untuk makan bukan untuk apa kita panggil apa? Makan apa untuk tujuan kita makan? Adalah untuk dapatkan tenaga ataupun kita hidup untuk makan ke kita makan untuk hidup? Tu kita kena tanya keperluan badan kita. Sebenarnya setiap orang berbeza. Saya dengan husband saya kan berbeza. Husband saya mungkin kena makan lebih sebab metabolisme dia tinggi. Saya tak perlu makan lebih macam tu. Saya ada masa saya dan amount saya yang saya boleh makan. Kalau tak saya dah jadi gemuk dah lah. Sebab badan saya sebenarnya sangat senang naik. Jenis badan saya sangat senang naik. Dia punya metabolisme dia rendah. Kalau saya tak jaga makanan saya rasa memang saya dah jadi gemuk lah kan. Tapi alhamdulillah saya maintain, jadi maintain lah. Makanan tu kena tengok keperluan badan kita. Dan keperluan aktiviti, berdasarkan aktiviti kita tu. Jadi tak kira 5 kali sehari tu sebab Rasulullah sendiri pun tak makan sampai 5 kali sehari pun. Ataupun 3 kali sehari ke kan. Kita cukup makan sarapan pagi mesti kena ambil. That's why dalam Islam pun kita diminta untuk bersahur kalau kita berpuasa. Macam itulah kiranya kalau kita amalkan apa yang kita buat dalam bulan puasa, tetapi makan moreh banyak sangat tu tak patutlah tu terlebih-lebih juga That's why kita akan amalkan bulan puasa itu, itulah yang kita makan apa yang badan kita perlu. Jadi konsep dia makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Bila rasa lapar je makan. Bila perut dah berbunyi, perut bunyi kan, rasa haus, itu adalah tanda-tanda badan kita memerlukan air, badan kita memerlukan makanan. Kalau kita tak rasa, tak payah. Itu pandangan saya lah kan, itu yang kita perlu amalkan. Banyak lagi sebenarnya ilmu yang kita boleh explore lah. Okey. Ada soalan kat sini kan? Dekat ruangan chat. Saya baca soalan. Yang pertama boleh. Daripada Nur Hashimah Dusuki. Apakah punca darah menjadi pekat dan apakah kesannya? Sebab saya pun. Adakah masa penghadaman setiap orang berbeza? Sebab yang normal 4 jam. Okey, yang normal biasanya 2 jam dan ada orang 4 jam bergantung, dan komplit sesuatu tu kadang-kadang 4 jam lah, biasanya 4 jam tu dah komplit dah, bergantung kepada jenis makanan. Kalau kita makan daging, dia punya proses penghadaman dia sampai 4 jam. Kalau ayam 3 jam, ikan 2 jam, dia bergantung kepada ni, dan bergantung juga kepada metabolisme badan kita. Dia so antara range dia antara 2 hingga 4 jam lah. Okey. Kemudian darah pekat, banyak sebab darah boleh pekat. Salah satunya kita kekurangan air dalam badan. Tak cukup minum air, darah pekat. Bila darah pekat, tak cukup tindak balas ataupun metabolisme akan jadi rendah. Proses penukaran gula ke dalam kepada tenaga akan menjadi perlahan bila darah pekat. That's why kita kena cukup minum air tu. Dan kemudian untuk yang dan kandungan gula yang tinggi juga boleh menyebabkan darah pekat. Gula yang tinggi sebab apa? Tindak balas gula tu, gula ni bila kita makan, organ yang terlibat dalam membantu pencernaan gula adalah pankreas. Dalam pankreas tu dia adalah tindakan hormon endokrin, eksokrin. Eksokrin untuk pencernaan kan, endokrin untuk penukaran gula membawa gula ke dalam darah. Itu adalah dan darah menjadi tenaga. Tu banyak lagi lah benda kan dalam segi bahan kimia. Jadi pertama sekali salah satunya air lah. Satu, kurang air. Kedua adalah makanan yang kita ambil. Banyak tinggi gula pun juga menyebabkan badan kita, darah kita jadi pekat.
Okey, seterusnya sampai pukul berapa saya boleh jawab ni? Mungkin lagi 2 soalan ke Puan? Okey, ada soalan ya. Okay. Kalau gula Melaka, gula perang, penggunaan yang tak banyak pun tak elok ya dan dia sama level ke dengan gula putih. Gula putih adalah gula yang telah bleaching process. So actually dia semua gula putih adalah daripada gula tebu. Even gula perang pun gula tebu tapi dia berbeza cara proses dia. Okey. Sebenarnya apa-apa gula pun sebenarnya kita tak boleh makan banyak. That's why Allah kata makan secara sederhana. Even buah-buahan pun kalau makan terlebih juga pun tak boleh juga. Semua kita kena makan secara sederhana. Benda-benda berkhasiat pun kalau kita makan terlebih pun tak okey jugalah kan. Jadi semua kena makan cara sederhana sahaja. Okey. Kalau saya memang saya elakkan semua jenis gula. Kemudian apakah jenis makanan? Okey, jika saya sakit thalassemia iaitu kurang darah, apakah jenis makanan yang kita perlukan? Thalassemia selalunya kena makan daging lah, daging merah. Dan juga kena makan bayam pun tapi takut dia bayam pun bagus juga untuk menambah darah lah. Tapi darah ni selalunya kita perlukan protein, hemoglobin ya. Terbaik adalah daging merah. Thalassemia adalah genetik dan kita tak boleh nak kata macam mana dia bukanlah disebabkan oleh makanan sangat ya. Dia adalah disebabkan oleh genetik dia macam tu. Hemoglobin dia rendah dan sebagainya. Tu satu cabaran ataupun yang Allah anugerah Allah lah. Okey, so makan daging merah better. Okey, apakah makanan sesuai untuk pesakit gastrik? Kenapa kita gastrik? Kalau orang makan dengan betul, dia tak akan ada gastrik. Itu pesanan saya. Makanan sebab gastrik adalah punca pengambilan makanan yang tak betul. Kadang-kadang gastrik adalah punca asid yang terlalu tinggi dalam darah. Contohnya kalau kita minum Coke kan, minum air bikarbonat itu akan menyebabkan bertambah teruknya penyakit gastrik lah. Sebab dia akan meninggikan kandungan asid dalam darah. Makan asam-asaman, jeruk-jeruk kan pun akan menyebabkan kita mudah untuk mendapat gastrik. Macam mana kita nak atasi makanan elak kepada gastrik? Saya suggest ini berdasarkan pengalaman saya. Kita minumlah air yang hijau, air yang beralkali, hijau-hijauan contohnya, minum air pegaga, itu akan membantu. Sedap tak? Memanglah tak sedap tapi saya selalu kalau gastrik je saya akan cari spirulina dululah. Spirulina, so alhamdulillah sebab kita tak boleh makan sesuatu benda tu berlebihan tapi bila kita dapat sesuatu so kita kena cover, kita kena bila gastrik maksudnya kandungan asid dalam badan kita tinggi. Bila kandungan asid dalam badan kita tinggi dia akan banyak efek dalam pada kita punya sistem penghadaman kita. So cuba ambil air alfalfa ke, kalau kat farmasi kadang-kadang dia ada jual air warna hijau, dia punya alkali tinggi. Try makan tu, makan produk-produk yang macam tu lah. Air pegaga is the best. Air pegaga tu boleh membantu untuk mengurangkan ataupun menghindar kita mendapat gastrik. Kena sedarlah kalau kita gastrik tu kita punya ulu hati sakit je, maksudnya asid dalam badan kita tinggi. So kita kena kurang makanan berasid, benda-benda yang masam kita kena kurangkan dan banyak makanan benda-benda yang tu. Antara yang baik juga adalah kopi hijau. Kopi yang hijau, green tea green tea ataupun green coffee. Tu pun antara benda-benda yang baiklah untuk memulihkan balik kita punya kita punya sistem asidik dalam badan ni untuk menjadi alkali. Okey, betul. Daripada gastrik memang boleh menyebabkan kita depression dan GERD, betul. Okey,
soalan last saya ambil kat sini. Apakah tips bagi seorang yang sedangkan kuruskan badan? Perlukah saya bersenam pada setiap hari selama setengah jam? Okey. Bersenam ni cukup 1 minggu 3 kali selama 1 jam. So kita boleh dapatlah 3 jam seminggu. 3 jam seminggu bahagilah 7 hari. Kalau kita tak berjaya buat, kalau tak kita kena cover. 1 minggu kena 3 jam bersenam. So makanan memang kena jaga. Punca gemuk selalunya gula. Cek kita makan gula. Kadang-kadang makan orang makan cereal Coco Crunch. Itu gula tinggi high in sugar. So kalau susu, Milo dan sebagainya, itu semua high in sugar. Lagi satu selalu kita suka minum adalah Nescafe. Kita nak stay up ni, minum Nescafe. Itu high in sugar. Jadi kita kena tengok makanan apa yang kita ambil. So punca gemuk selalunya memang gula. Bukan nasi sangat pun kadang-kadang, gula. Kandungan gula. Jadi kalau siapa yang nak diet, dia kena make sure. Dia ada teknik diet, ada macam-macam teknik diet. So make sure makan suku-suku separuh tu dan pastikan kalori dia adalah rendah. Yang kita ambil tu kena rendah daripada kalori. Kena kandungan kalori yang kita ambil makanan tu mesti rendah daripada kalori keperluan kita harian. Baru kita boleh kuruskan badan. Kalau kalori sama, kita maintain. Kalau kalori lebih, kita bertambah berat badan. Jadi kiraan kalori, cuba belajar dekat yang link saya bagi tadi. Kat situ boleh belajar. Dan memang KKM dah sediakan dah untuk orang yang biasa. So saya tak boleh nak jawab last viral TikTok, nak sihat kena makan cecair klorofil. Cecair klorofil ni is good sebenarnya untuk yang badan acidic. Kalau lah you all gastrik kan, rasa gastrik, sakit ulu hati tu, makan sikit cecair klorofil tu lah. Okey, dia kali tapi kena dari sumber yang betul lah. Jangan main hentam je. Kat Shopee tu macam-macam ada jual. So kita kena pasti dan kena study dan tengok. Buat research sikit. Dekat dalam internet macam-macam ada. So research tu di hujung jari. Ilmu tu di hujung jari. Okey? Saya rasa dah jawab semua kot. Okey, terima kasih sekali lagi kepada panel kita kerana telah menjawab soalan-soalan para peserta dengan begitu baik sekali. Saya kira banyak soalan pada malam ni. Maksudnya kita punya topik itu sangat menarik malam-malam ni. Baik, sebelum kita bersurai adalah sekiranya Puan ingin memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, kita para pemuda pada hari ini merupakan pemimpin pada masa depan. Kan? Kita kena develop diri kita sebagai seorang pemimpin pada masa depan. Pemimpin ni kadang-kadang kita juga adalah pemimpin kepada negara dan kita juga adalah pemimpin kepada keluarga, satu institusi kecil dalam sesebuah negara. Keluarga adalah satu institusi kecil. Jadi saya nasihatkan kepada anak-anak muda pada hari ini, bangunkan diri. Bangunkan diri dengan memimpin diri sendiri, termasuklah dalam memilih makanan yang kita sajikan kepada keperluan tubuh badan kita. Makanan yang macam mana. Kan? Dan sehinggalah kita membentuk menjadi seorang pelajar, biarlah jadi seorang pelajar cemerlang, membina pribadi untuk jadi pemimpin bermula daripada sekarang lah. Kan? Jadi salah satu test pemimpin tu, pemakanan tu adalah salah satu. Kan? Jadi kalau kita tengok kita tengok pemimpin-pemimpin, kita tengok Tun Mahathir, tengok macam mana dia sihatnya kan, walaupun ada penyakit jantung dan sebagainya tu, tapi dia masih sihat dan berupaya memimpin lah contohnya kan. Tetapi itu satu contoh lah. Saya tekankan kepada kesihatan tubuh badan. Ya. Ajal maut di tangan Allah. Tetapi kita yang menentukan, sebab apa? Menentukan kesihatan tubuh badan kita lah. Jadi satu pesanan saya, makan mestilah apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang.
dan kita makan adalah untuk hidup, bukan kita hidup untuk makan. Sekian, mohon maaf atas kekurangan saya pada hari malam ni. Saya harap dapat sesuatu yang boleh diamalkan dan dijadikan panduan hidup lah, untuk bukan sahaja untuk diri kita nanti, untuk kita membentuk keluarga kita dan anak-anak pemimpin generasi akan datang lah, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Puan untuk nasihat dan juga kata-kata yang sangat bermakna tu. Semoga segala ilmu yang diperoleh pada malam ini memberi manfaat kepada diri kita, khususnya dalam penjagaan kesihatan badan, insya-Allah. Jadi sebelum kita bersurai, sekarang tiba sesi bergambar ataupun foto-foto. Jadi diminta untuk para peserta untuk membuka kamera untuk sesi bergambar. Sekejap saja. Nanti bagi gambar kat saya. Boleh Puan. Okay, diminta para peserta untuk buka kamera. Alright.